Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan rahimani rahimakumullah, pertama dan selama-lamanya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang penuh keberkatan ini, hari Isnin, yang mana kita akan sama-sama membuat sesi ulang kaji surah Yunus, surah yang ke-10 dalam susunan surah-surah Al-Quranul Karim, yang mana surah Yunus ini mengandungi 109 ayat. Okay. Apa yang kita nak buat ulang kaji adalah kita nak membincangkan tentang tasmiyatus surah, iaitu penamaan surah itu dengan nama surah Yunus. Okay. Kenapa surah itu namanya Yunus? Kemudian di manakah sumber ayat dalam surah itu ada menyebutkan tentang Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Kemudian kita akan sama-sama melihat apakah maqsad surah ataupun tujuan bagi surah Yunus, dan kita akan tutup sesi ulang kaji kita pada pagi ini dengan membincangkan tentang mihwar surah ataupun tema bagi surah Yunus. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, jika sudah bersedia, kita mulakan sesi ulang kaji kita. Okey, Yunus, kita semua sedia maklum, adalah nama salah seorang rasul yang telah pun Allah utuskan, iaitu Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, surah Yunus ni, tuan-tuan dan puan-puan, adalah surah yang pertama sekali di dalam Al-Quran. Kalau ikut susunan, surah yang pertama menggunakan nama salah seorang rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. So kalau kita nak dapatkan jawapan, rasul yang pertama yang disebut namanya bagi nama surah adalah Nabi Yunus. Lepas tu baru kita akan jumpa nama Nabi Allah Hud, baru kita akan jumpa nabi-nabi yang lain, insya-Allah. Baik. Surah Yunus ini ia berada pada juzuk yang ke-11. Juzuk yang ke-11, kalau tuan-tuan nak rujuk keseluruhan ayat dalam surah Yunus, ia berada pada muka surat 208 dan akan berakhir pada muka surat 221. Baik. Di manakah ayat yang ada menyebutkan tentang kalimah Yunus, perkataan Yunus? Baik. Kalau kita buka dalam surah Yunus, kita akan menemukan nama Yunus itu disebutkan pada ayat yang ke-98 dalam surah Yunus. Tetapi dalam ayat nombor 98 itu Allah menyebutkan kaum Yunus, iaitu kaum Yunus. Rupa-rupanya walaupun surah itu menggunakan nama Nabi Yunus, tetapi cerita, kisah di dalam surah Yunus pada ayat 98 yang Allah maksudkan, yang Allah nak ceritakan bukan tentang Nabi Yunus, tetapi cerita tentang kaum Nabi Yunus. Kaum Nabi Yunus ni dia tidak ada nama yang khusus. Seperti kalau Nabi Allah Hud, nama kaumnya kaum Ad, contoh.
Tetapi Nabi Yunus, nama kaum dia disebut dengan kaum Yunus. Okey. Jadi surah Yunus ini bukanlah surah yang menceritakan tentang Nabi Yunus, tetapi menceritakan tentang kaum Nabi Yunus pada ayat nombor 98. Okey. Kenapa surah ini dia dinamakan dengan surah Yunus? Sedangkan dalam surah Yunus itu ada cerita tentang Firaun, ada cerita tentang Nabi Allah Nuh. InsyaAllah sekejap lagi kita akan lihat apakah munasabah ataupun apakah hikmah, apakah relevance Allah menyebutkan tentang Firaun dan Allah menyebutkan tentang Nabi Allah Nuh di dalam surah Yunus. Jadi persoalannya adalah kenapa memilih nama Yunus untuk diletakkan di dalam surah Yunus? Kita telah sebutkan tadi, walaupun nama itu nama Nabi, iaitu nama Yunus, tetapi ia menceritakan tentang kaum Nabi Allah Yunus. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tidak ada mana-mana ayat dalam surah-surah lain di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang kaum Nabi Allah Yunus yang selamat daripada diazab oleh Allah, melainkan dia berada dalam surah Yunus. Itulah sebab surah itu dinamakan dengan surah Yunus, kerana Allah nak memberi perhatian, ingin mengajak kita supaya mengambil teladan, mengambil iktibar daripada kisah kaum Yunus yang telah Allah selamatkan daripada azab. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimani wa rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan ulas juga tentang apa berkaitan surah Taubah yang menyebut tentang taubat dengan kaum Yunus. Apa perkaitan dia? Apa hubung kait dia? InsyaAllah kita kena ikuti sehingga selesai. Nanti kita akan sebutkan perkaitannya. Kalau saya terlupa, tolong maklumkan. Baik, kita terus kepada ayat 98 dalam surah Yunus untuk kita dapatkan sedikit sebanyak maklumat tentang kaum Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Okey, ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, falawla kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Maka ada baiknya kalaulah penduduk sebuah negeri. Allah Ta'ala bagi tahu ada kebaikan kalau ada mana-mana penduduk sebuah negeri dia beriman. Kalau dia beriman, dia beriman, yang mana iman dia itu akan memberikan manfaat kepada mereka. Jadi ayat ini Allah sebenarnya menggesa kepada mana-mana manusia supaya cepat untuk beriman, kerana iman yang mereka lakukan itu memberikan manfaat kepada mereka. Maknanya ada faedah dia kalau beriman dengan segera. Kemudian Allah sambung lagi ayat dia, illa qauma yunusa, kecuali kaum Yunus. Kecuali kaum Yunus. Kita baca lagi ayat tu sampai habis, nanti kita akan dapat perincian kepada ayat 98. Kemudian Allah mengatakan kenapa dengan kaum Yunus ini. Kaum Yunus ini lamma amanu. Ketika mana ataupun tatkala mereka ini beriman, mereka telah beriman, kasyafna anhum adzabal khizi fil hayatid dunya wa matta'nahum ila hin.
Okey, Allah Ta'ala kata, kaum Yunus ini, mereka telah beriman, maka kami hilangkan daripada mereka azab. Yang mana azab itu, kalau dia ditimpa, kalau kena, dia akan membawa kehinaan semasa hidup dekat dunia. Dan Allah mengatakan kami beri kepada kaum Nabi Allah Yunus ini kesenangan hidup. Okey, sampailah ke suatu masa. Okey. Ayat 98 ni tuan-tuan kena ambil sedikit waktu untuk memahamkan. Kerana apa? Kerana ayat 98 ini ada menyebutkan tentang sumber kepada surah itu dinamakan dengan surah Yunus. Okey. Ayat itu 98 mengatakan, kita jumpalah perkataan Yunus tu, qauma Yunus. Kita jumpa perkataan Yunus. Okey, itulah sumber kepada nama surah Yunus. Okey. Dalam ayat 98 itu Allah memberitahu bahawasanya, okey, sesiapa yang dia mengambil jalan untuk dia beriman sebelum Allah turunkan azab, maka iman dia tu dapat bantu mereka. Bantu mereka daripada apa? Membantu mereka daripada Allah menurunkan azab kepada mereka. Azab ni kalau Allah timpakan dekat dunia, itulah tanda seseorang itu mendapat kehinaan hidup di dunia. Okey, itulah satu-satunya ayat di dalam surah Yunus yang menyebutkan tentang kaum Nabi Allah Yunus yang Allah selamatkan daripada azab. Okey, daripada azab. Okey, untuk memahami ayat 98 ini, okey, saya minta jasa baik tuan-tuan perempuan kalau boleh kenalah baca ayat nombor 97 dan ayat nombor 98. 96 dengan 97 termasuk 98. Sebab apa? Sebab ayat 98, kalau kita nak baca ayat 98 sahaja, mungkin akan menyebabkan kita susah nak faham pada potongan ayat yang awal tu. Sebab itu kita kena bermula dengan ayat 96, 97, lepas tu 98. Baru tuan-tuan akan dapat maklumat yang lengkap. Maklumat yang lengkap tu maksudnya macam ni. Okay, tengok ayat 96. Kalau buka Quran, tengok ayat 96 surah Yunus. Allah Ta'ala mengatakan bahawasanya, okey, Allah Ta'ala ni sebenarnya telah mengetahui siapa manusia yang akan ditimpa azab. Allah Maha mengetahui. Okey, justru itu Allah memberitahu bahawasanya, okey, sesiapa yang telah ditetapkan oleh Allah dia dapat azab, memang dia akan ditimpa azab. Itulah ayat 96. Okey, ayat 97 bagi tahu mereka yang telah ditetapkan oleh Allah dapat azab ni, mereka itu memang tak nak beriman sehinggalah Allah nak turunkan azab. Maksudnya manusia ni, ada manusia ni, dia takkan nak berubah, dia takkan nak beriman, dia takkan nak bertaubat kalau selagi mana Allah tidak turunkan azab. Maka kalau azab tu dah nak turun, baru mereka nak beriman. Itulah yang Allah terangkan pada ayat nombor 98, pada potongan ayat yang awal-awal tu, sebelum jumpa perkataan kaum Yunus. Tetapi Tuhan nak kata, kalau azab tu dah nak turun, masa tu baru beria-ia nak beriman, dah tak boleh buat apa-apa dah, kata Allah. Tak boleh tolong mereka dah. Allah tak kata, dah tak boleh tolong. Sebab azab tu dah nak diturunkan. Cuma ia berbeza dengan kaum Nabi Allah Yunus alaihi salatu wassalam. Mereka mengambil jalan cepat-cepat untuk mereka beriman. Okey, semasa mereka sudah ketiadaan Nabi Allah Yunus. Okey, tuan-tuan, dalam surah Yunus,
Allah hanya menyebutkan tentang kaum Yunus. Cerita Nabi Yunus, Allah tak cerita dalam surah Yunus ini. Allah hanya menyebut apa yang dilakukan oleh kaum dia setelah Nabi Yunus tinggalkan mereka. Tapi kalau tuan-tuan nak dapatkan cerita tentang Nabi Yunus, tuan-tuan kena buka 3 surah ni. Al-Anbiya, surah As-Saffat dan juga surah Al-Qalam. Al-Anbiya, As-Saffat dan juga surah Al-Qalam. Okey. Kita dalam sesi ulang kaji ni hanya nak mendapatkan penjelasan tentang nama bagi surah yang sedang kita bincangkan. Okey, dari sudut nama surah, saya rasa saya dah jelaskan sehingga hampir dekat 19 minit kita sudah pun memberi ulasan tentang nama surah itu, di mana ayatnya dan kenapa dipilih surah itu dengan nama surah Yunus. Okey, sekarang apa yang kita nak lakukan? Okey, kita lanjutkan dengan membincangkan tentang tujuan bagi surah Yunus. Okey, apa sebenarnya objektif 109 ayat surah Yunus? Dapat dibuat kesimpulan Allah nak menyampaikan maklumat apa kepada kita pada surah Yunus. Kita rangkumkan ia di bawah tajuk maqsad surah, iaitu tujuan surah. Okey. Surah Yunus ini ada ulama menyebutkan dia punya tujuan surahnya adalah surah Yunus ini dia berbentuk suasana dia adalah suasana yang memberikan peringatan. Memberikan peringatan, dia macam surah yang mengingatkan kita tentang apa? Tentang sikap lalai beriman kepada Allah yang akan menyebabkan mereka mendapat azab di dunia dan di akhirat. Okey. Kata kunci dia mula macam ni. Kata kuncinya adalah lalai dari beriman akan menerima azab. Mudah je ingat. Kalau baca surah Yunus, tujuannya apa? Allah bagi peringatan tentang mana-mana manusia yang dia bertangguh. Dia tidak bersegera sehingga kan menyebabkan dia tak ambil kisah pun untuk dia beriman. Jadi manusia yang macam ni, dia telah diingatkan. Dia telah diingatkan supaya cepat-cepat untuk beriman sebelum Allah turunkan azab. Maka peringatan itu sangat bersangkut, sangat berkaitan dengan kisah kaum Yunus pada ayat nombor 98 tu. Seolah-olah Tuhan nak memberitahu bahawasanya kalau hampa semua beriman, macam kaum Nabi Allah Yunus, mereka cepat-cepat untuk beriman, maka Allah tidak turunkan azab kepada mereka. Tetapi kalau kamu lambat untuk beriman sehingga azab tu dah nak turun kepada kamu, dah dekat dah kepada kamu, yang itu dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu contoh, tuan-tuan nak tahu contoh, siapakah manusia yang dia dah last minute dah, bukan last minute dah, azab tu dah dekat dah dengan dia. Dia baru cepat-cepat nak beriman. Masa tu Allah dah tak terima dah iman dia tu. Itulah yang Tuhan nak terangkan ayat 96, 97 dengan kaum Nabi Yunus. Jadi kisah kaum Nabi Yunus ni adalah contoh manusia yang sudut baik dia, mereka segera untuk beriman. Mereka segera untuk bertaubat. Mereka segera menerima seruan Nabi Allah Yunus, walaupun Nabi Allah Yunus ni dah tak ada dah bersama dengan mereka, tapi mereka teringat amaran Nabi Allah Yunus itu. Okey, saya nak tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan bukti
Satu contoh manusia yang dia minit-minit akhir baru dia nak beriman. Siapa contoh tu? Manusia itu adalah Fir'aun. Kita tengok dulu ayat tentang Fir'aun. Okey. Ayat tentang Fir'aun, ayat tentang Fir'aun yang Allah timpakan azab duduk pada ayat nombor 90 dan 91. Okey, tuan-tuan kena baca ayat 90 dan 91 kisah Fir'aun. Okey, kalau sebut azab Fir'aun, apa yang kita tahu? Fir'aun apa azab dia? Azab Fir'aun yang Allah timpakan. Tenggelam di laut. Fir'aun azabnya dia mati lemas di dalam laut. Dan kalau tuan-tuan nak tahu, cerita Fir'aun yang mati lemas, sebelum dia mati lemas tu, dia cepat-cepat untuk dia beriman, Allah tak cerita dalam surah lain. Maksud dia, hanya dalam surah Yunus sahaja, Allah meletakkan cerita Fir'aun yang dia nak beriman, dia mengucapkan kalimah syahadah tu. Hanya dalam surah Yunus. Kenapa ya? Kenapa Allah tak letakkan kisah Fir'aun yang lemah, kemudian dia cepat-cepat nak beriman tu? Okey. Bukan dalam surah lain. Kenapa surah Yunus? Ada sebab dia. Inilah Allah yang maha bijaksana. Allah menyusun ayat, mesti ayat itu tepat. Ayat itu mesti sesuai. Dengan apa? Dengan nama surahnya, dengan tujuan surahnya, dengan ayat-ayat dalam tu. Sekejap lagi saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan contoh-contoh ayat yang ayat itu dalam surah Yunus dia berkait rapat dengan nama surah dan juga tujuan surah. Inilah mukjizat Al-Quran. Okey, saya nak bacakan sekejap ayat 90 dan 91 kisah Fir'aun. Kerana kisah Fir'aun ini dia mengukuhkan tujuan surah Yunus. Sebab surah Yunus tadi tu kita dah sebut apa tujuan dia? Allah mengingatkan tentang sifat supaya bersegera untuk beriman sebelum Allah turunkan azab. Okey, siapa tak nak bersegera beriman, maka kalau dia ambil tindakan lalai untuk beriman, dia akan ditimpa azab. Dekat dunia pendapat, di akhirat pendapat. Okey, kisah Fir'aun. Okey, kita tengok ayat nombor 90. Tengok tuan-tuan ayat 90 surah Yunus. Kalau tuan-tuan baca ayat itu Allah mengatakan apa? Wajawazna. Okey, saya terus baca kepada terjemahan ayat lah supaya kita boleh jimatkan waktu. Okey, terjemahan ayat 90 dalam surah Yunus, Allah mengatakan, kami telah bawa Bani Israel pergi ke seberang laut. Laut apa? Laut Merah. Okey, kita tahu Nabi Musa bawa Bani Israel seberang Laut Merah. Macam mana dia seberang? Dia gunakan tongkat dia itulah, dia belah laut. Okey. Masa mereka nak seberang tu, Allah Ta'ala kata apa? Fa'atsba'ahum Fir'aun wa junudu. Fir'aun dengan tentera dia kejar. Dah kejar, dah dekat dah. Mereka dapat kejar Bani Israel untuk lintas laut itu. Okey. Masa Fir'aun dengan tentera dia kejar mereka, kejar untuk apa? Untuk buat kejahatan lah, nak tangkap mereka, nak aniaya mereka macam sebelum ni. Okey, jadikan hamba, bunuh anak lelaki lah. Okey, masa Fir'aun dengan tentera dah kejar dah Bani Israel tu, maksudnya mereka masih berada di dalam lautan. Apa yang Allah buat? Allah kata, akhirnya Fir'aun itu Allah tenggelamkan dia. Iza adrakahul gharaq. Dia dah tenggelam dah. Maksudnya kan air tu nak lemaskan dia dah nak mati tenggelam tu. Masa tu baru dia cakap apa tau? Masa tu baru dia cakap, amantu annahu la ilaha illa. Dia kata amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Tuan-tuan Tuan-tuan, ayat ni dia membantu kita memahami tujuan surah Yunus. Okey.
Firaun kata apa? Masa dia nak tenggelam tu Allah Taala kata, baru dia cakap apa? Aku telah beriman dengan Tuhan yang tiada Tuhan lain melainkan Tuhan yang telah Bani Israel itu beriman, dan aku ini mengaku menjadi orang Islam, wa ana minal muslimin. Ayat 90. Masa dia mengaku dia nak beriman tu, dia jadi Islam tu atau bila? Waktu dah air laut tu dah nak lemaskan dia. Tuan-tuan tahu tak Allah jawab apa? Tuan-tuan tahu tak Allah jawab apa dekat permintaan Firaun tu? Allah mengatakan ayat 91. Al-an. Allah Taala kata apa? Baru sekarang ke? Kata Allah. Al-an? Baru sekarang engkau nak beriman? Wahai Firaun, wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Selama ni, sebelum ini, engkau ni termasuk di kalangan orang yang derhaka, yang banyak buat kerosakan. Baru sekarang nak beriman? Okey, tuan-tuan, tolong highlightkan perkataan al-an. Baru sekarang. Kenapa nak highlightkan perkataan al-an tu? Baru sekarang. Baru sekarang tu kan merujuk kepada apa? Akhir minit untuk beriman. Tak boleh dah. Allah dah tak terima. Bahkan menariknya tuan-tuan ya, dalam Quran, tuan-tuan nak cari perkataan baru sekarang ataupun al-an, bahasa Arab al-an, tuan-tuan tak jumpa dalam surah lain. Tuan-tuan hanya jumpa di dalam surah apa? Di dalam surah Yunus. Ada 2 kali ya. Ada 2 kali Allah menyebut perkataan al-an. Adakah baru sekarang? Adakah baru sekarang? Allah hanya sebut di dalam surah apa? Surah Yunus. Ayat nombor berapa? 91 kisah Firaun tadi, dan tuan-tuan boleh dapat ayat nombor 51. Ayat nombor 51. Hanya dalam surah Yunus. Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala menyebutkan kalimah adakah baru sekarang al-an dalam surah Yunus? Kenapa tak letak dalam surah Baqarah ke? Kenapa tak letak dalam surah Al-Anfal ke? Kenapa tak letak dalam surah An-Nisa ke? Mesti ada sebab. Sebab tu kita katakan tadi, kerana tujuan surah Yunus adalah untuk menggesa bersegera untuk beriman. Maka contoh manusia yang segera beriman tu macam kaum Nabi Yunus. Okey. Contoh yang lambat untuk beriman, lalai untuk beriman, sampai dah azab dah nak turun, baru nak beriman. Itulah Firaun. Okey. Kita dah jelas. Okey. Kita nak dapatkan lagi jawapan. Kenapa Allah meletakkan kisah Firaun dalam surah Yunus ini dengan cerita dia baru beriman tu? Sudah pasti ada jawapan dia. Kerana apa? Ya, Allah Maha Bijaksana ya. Allah Maha Bijaksana. Allah itu Al-Hakim ya. Nabi Yunus ada kaitan tentang air tak? Ada berkaitan tentang air tak Nabi Yunus? Nabi Yunus ini kita tahu dia ada kaitan dengan air ataupun tidak? Ya, ada. Dia telah ditelan oleh ikan masuk ke dalam laut. Maka cerita manusia yang berkait rapat dengan laut, Allah memilih kisah Firaun. Sangat tepatnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha bijaksananya Allah Subhanahu Wa Taala. Tambahan pula kisah Firaun ada berkaitan dengan manusia yang akhir sebelum azab tu dah nak turun, maka itulah Firaun. Okey. Kemudian mungkin ada orang bertanya, apa kaitan pula kisah Nabi Nuh? Kaum dia yang Allah selamatkan, lepas tu Allah tenggelamkan. Ini kena tengok ayat nombor 73. Kita pun sedia maklum Nabi Nuh ayat 73 ada kaitan tak kaum dia dengan air? Ada banjir besar. Kaum Nabi Allah Nuh, mereka telah ditenggelamkan dengan tufan. Air yang sampai kepada ketinggian dia setinggi gunung. Dia tutup gunung tu.
Jadi kita dapati maha hebatnya Allah ini, maha al-hakimnya Allah Ta'ala ini, sehingga memilih cerita pun sangat bersesuaian dengan nama surah itu, cerita tentang tujuan surah itu. Sebenarnya tujuan surah dia dikeluarkan setelah ayat-ayat itu dibaca. Jadi kita dapati memang Allah ni maha bijaksana lah. Dia takkan letak cerita yang tidak bersesuaian, yang tidak ada kena-mengena dengan topik perbincangan dalam surah Yunus. Jadi kita pendapati, kita dah tahu dah nama surah Yunus, apa tujuan bagi surah Yunus. Okey, lepas tu kita kuatkan dengan contoh Firaun yang beriman akhir-akhir minit, kemudian pula kisah kaum Nuh yang Allah tenggelamkan. Okey, untuk memantapkan lagi, mengukuhkan lagi untuk faham surah Yunus, nak dikaitkan dengan tujuan surah, maka izinkan saya menyebutkan beberapa ciri keunikan surah Yunus ayat-ayat ni. Okey, maksudnya begini. Kita tengok ya. Okey. Surah Yunus ya tuan-tuan adalah surah kedua terbanyak. Okey, surah yang kedua terbanyak selepas surah Al-A'raf. Selepas surah Al-A'raf yang Allah menyebutkan tentang satu golongan manusia namanya ghafilun, orang yang lalai. Okey, tuan-tuan take note maklumat ni. Kerana ayat ni sebenarnya dia bantu kita kepada memahami tujuan surah. Okey, surah Yunus, okey, ada 3 kali diulang disebutkan orang-orang yang lalai. Orang-orang yang lalai, kalau seorang yang lalai dia panggil ghafil. Kalau ramai yang lalai dia panggil ghafilun ataupun ghafilin. Nampak? Orang-orang yang lalai. 3 kali Allah sebut dalam surah Yunus. Tetapi dalam surah Al-A'raf Allah sebut 5 kali. Dalam surah Al-A'raf ada 5 kali. Maknanya 3 kali surah Yunus, 5 kali surah Al-A'raf. Tapi dekat surah Al-A'raf kita tak bincanglah tentang kalimah orang-orang yang lalai tu. Kan? Tetapi dekat surah Yunus saya kena bentangkan kerana nak menunjukkan bahawa tujuan surah tadi, ingat apa dia? Peringatan kepada orang-orang yang lalai daripada nak beriman. Dan nak beriman bagi mengelakkan mereka diazab. Okey, nak tahu 3 kali kalimah menyebutkan tentang orang yang lalai dalam surah Yunus pada ayat 7, pada ayat 92 dan ayat nombor 29. Ayat 7, ayat 92 dan ayat nombor 29. Nanti tuan-tuan cari. Okey, tuan akan jumpa perkataan ghafilun ataupun ghafilin. Adalah kata nama bagi orang yang lalai. Okey. Ciri yang kedua untuk mengukuhkan perbincangan surah Yunus ni, surah yang paling banyak. Ni surah paling banyak menyebut tentang kesusahan, kepayahan yang merujuk kepada bala, merujuk kepada kesempitan. Surah Yunus. Surah Yunus, surah yang paling banyak menyebut tentang kesusahan, kepayahan. Kalimah dia tu adalah kalimah dhad dengan ra. Dhad dengan ra. Dia panggil durru ataupun dorru. Kita orang Melayu selalu sebut kalimah dorru tu apa dia? Kita sebut mudarat. Kita kan sebutkan mudarat. Mudarat tu bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab. Bahasa Al-Quran. Al-Quran tu gunakan mudarat. Jadi surah yang paling banyak menyebut tentang mudarat. Okey, sama ada kalimah durru
ataupun darru. Ada 8 kali. 8 kali. Kenapa Allah nak menyebutkan, kenapa Allah nak pilih surah Yunus tu? Paling banyak disebutkan tentang durru ataupun darru, mudarat. Sebenarnya itulah isyarat kepada perbincangan surah Yunus. Okey, kita tengok dulu 8 kali itu kat mana. Lepas tu kita akan sebut apa justifikasi Allah memilih surah Yunus untuk mengulangi perkataan durru atau darru 8 kali. Okey, 8 kali itu boleh jumpa dekat ayat nombor berapa? Ayat nombor 12. Ada 3 kali. Ayat 18, ayat nombor 21, 49, 106, 107. Dah tercatat Okey. Ayat 12, 12, 12, 3 kali. 18, 21, 49, 106, 107. Cukup 8. Cari. Saya sebutkan contoh kalau tengok contoh ayat. Kita tengok Kalau kita tengok contoh ayat, Allah ada guna perkataan wa idza massal insana durru, ayat nombor 12 tu. Ataupun Allah kata falamma kashafna anhu durruhu. Ataupun Allah Taala mengatakan yad'una ila durrin. Durrin, maafkan saya, dia tidak ada durru, tapi dia ada durru atau durra. Okey, jumpa tuan-puan, ayat 13 tu ada perkataan tu, ad-durru, durrin, durruhu. Saya dah sebut dah dah berbunyi-bunyi dah ayat durru tu, mudarat tu. Okey, cari Okey. Sekarang kita nak kembali bincang. Apa sebenarnya yang Tuhan nak sampaikan tentang mudarat tu? Kenapa Allah nak pilih surah Yunus tu? Mesti ada sebab. Ingat tak tadi kita kata apa? Kalau lalai nak beriman, nak bertaubat, maka manusia itu akan berhadapan dengan apa? Dengan durru ataupun durra. Dengan mudarat. Itulah tujuan surah Yunus tadi. Okay, maknanya kalau kita tak nak ditipu mudarat, contohnya azab. Kalau kita tak nak ditimpa azab macam kaum Yunus, kaum Nabi Nuh ataupun Firaun, maka cepat-cepat kita kena beriman. Jangan jadi orang yang lalai. Kalau jadi orang yang lalai nak beriman, engkau akan berhadapan dengan durru tu, mudarat itu diulang sebanyak 8 kali. Okey, kita cari lagi keunikan ayat dia. Okey, surah Yunus, surah yang paling banyak, menyebut menggunakan kalimah nafa'at, manfaat. Tengok, kita sebutkan manfaat. Manfaat itu bahasa Quran. Al-Quran tu. Perkataan nafa'at, 4 kali. 4 kali diulang perkataan nafa'a tu, manfaat tu. Allah pilih surah Yunus untuk dibanyakkan. Kenapa? Kenapa Allah pilih surah Yunus untuk mengulang-ulang perkataan nafa'a 4 kali tu? Ayat 18, 49, 98, 106. 18, 49, 98, 106. Okay, ada berkaitan tak perkataan nafa'a, manfaat dengan mudarat? Ada berkaitan tak dengan ghafilun, orang yang lalai? Ada berkaitan tak dengan kaum Yunus? Ada berkaitan tak dengan Firaun yang Allah tenggelamkan? Ada. Sebab perbincangan surah Yunus adalah menggesa untuk cepat-cepat beriman. Jadi kalau cepat-cepat beriman adalah manfaat dia. Tapi kalau lalai beriman adalah mudarat dia. Itulah yang Allah nak sampaikan pada ciri-ciri keunikan bagi surah Yunus. Okey, ada lagi? Tak habis lagi. Okey. Surah Yunus, surah paling banyak menyebut tentang segera. Segera tu bahasa Melayu lah. Bahasa Arabnya adalah ajal. Ain jim lam. Ain jim lam. Ajal. Bukan a. Kalau a tu ajal mati tu. Ni ain. Ajal. Apa dia buat? Ajal. 4 kali. 4 kali.
Jadi kita mesti fikir, kenapa Allah memilih surah Yunus untuk mengulangi banyak kali sampai 4 kali, bahkan surah paling banyak menyebut tentang segera. Okey, nak tahu 4 kali itu dalam ayat nombor berapa? 11. Ayat nombor 11 ada 2 kali. Ayat 50 ada sekali, ayat 51 ada sekali. Tuan-tuan cari, tuan-tuan cepat buka surah Yunus tu. Perkataan segera ni. Okey, saya tunjukkan contoh ayat dia. Okey, kalau ayat nombor 11 Allah guna perkataan segera ni apa? Walam yu'ajjilullah. Ada perkataan yu'ajjil. Okey, satu lagi isti'jalahum. Ayat nombor 11. Kalau ayat nombor 50 Allah gunakan kalimah yasta'jilu. Kalau ayat 51 tasta'jilu. Apa dia lah yang dibacakan tu? Dia cerita tentang segera. Surah yang paling banyak menyebut tentang segera. Okey, persoalannya adalah apa berkaitan penyebutan segera dengan manfaat, dengan mudarat, dengan orang yang lalai, dengan nama surah kaum Yunus tu, cerita Firaun tadi, cerita kaum Nabi Nuh tu. Kalau kita gabungkan kesemua maklumat tu, itulah sebenarnya yang Tuhan nak. Itulah tujuan Allah menurunkan surah Yunus ni 109 ayat. Maknanya apa? Orang yang lalai itu orang yang tak segera nak beriman. Kalau segera tak nak beriman, kau dapatlah mudarat macam siapa? Macam Firaun tu. Tapi kalau kau segera beriman macam kaum Yunus tu, kau dapatlah manfaat. Okey, dah nampak dalam buat? Okey, saya sambung sikit lagi. Okey. Sikit kena sempat dah ni. Okey. Last kali sebab kita pun dah 45 minit. Okey, last kali antara ciri surah Yunus ni adalah surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah haqqa. Haqqa. Apa dia? Haqqa. Qa tu qalqalah lah. Hak tu benar. Maksudnya kebenaran 17 kali, tuan-tuan. 17 kali. Tetapi bukan surah yang paling banyak lah. Surah yang paling banyak menyebut tentang kalimah al-haqq adalah surah Al-Baqarah. Ada 19 kali. Tetapi surah kedua yang paling banyak mengulangi kalimah al-haq, al-haq, al-haq 17 kali surah Yunus. Nak tahu 17 kali itu ayat nombor berapa? Yang ini saya tak nak sebutkan kepada tuan-tuan dan puan. Saya minta kerja rumah untuk tuan-tuan dan puan. Okey, ada masa tuan-tuan kena dapatkan jugalah maklumat tu, nanti buka Quran 109 ayat surah Yunus, cuba cari di manakah ada kalimah al-haq sebanyak 17 kali. Persoalannya adalah apa kaitan pengulangan kalimah haqq dengan kalimah nafa'ah, manfaat tadi? Apa berkaitan dengan kalimah mudarat tadi? Apa kaitan dengan orang yang lalai tadi? Apa berkaitan dengan kalimah ajal, bersegera tadi? Apa berkaitan dengan nama surah kaum Yunus tu? Semuanya ada berkaitan. Kenapa? Kerana azab ini benar. Rasul yang Allah utuskan kepada mereka supaya mereka beriman itu benar. Arahan Allah ini benar. Wahyu Allah itu benar. Jadi kalau dia benar, jangan tolak. Ambil dia. Terima dia cepat-cepat untuk beriman. Itulah sedikit sebanyak berkaitan dalam surah Yunus. Baik, tuan-tuan puan, agak-agak setakat ni dah boleh faham tak? Faham ke dok faham? Faham. Alhamdulillah faham, Ustaz. Jelas. Okey. Kalau dah faham tujuan surah Yunus, yang kita kuatkan dengan beberapa ciri-ciri ayat dia yang berbeza dengan surah-surah yang lain, maka kita bincang sekarang apakah temanya. Okey, tema
bagi surah Yunus. Jadi kalau saya rujuk dalam buku Awal Marrah At-Tadabbur Quran, Syekh Adil kata tema surah Yunus ni adalah beriman kepada ketentuan dan takdir Allah yang Maha Bijaksana. Ini maksudnya Syekh Adil kata tema surah Yunus ni tema tentang terima apa sahaja yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, seperti Allah mengutuskan nabi-nabi, terima. Apa saja wahyu Allah sampaikan, kenalah terima. Itulah tema secara ringkas yang dikongsikan oleh Syekh Adil Muhammad Khalil dalam buku Awal Marrah At-Tadabbur Quran. Baik tuan-tuan, sebelum saya tangguhkan, sebelum kita berhenti, saya nak kaitkan dengan surah Taubah. Siapa boleh berikan jawapan apakah hubung kait antara surah Taubah, nama surah Taubah tu, tujuan surah Taubah dengan kisah kaum Nabi Allah Yunus ataupun dengan surah Yunus. Kaum Nabi Yunus bertaubat. Aha. Sama seperti surah At-Taubah, kan kisah tentang taubat. Okey. Ada jawapan yang diberikan oleh Kak Iza. Beliau mengatakan bahawa surah Taubah surah yang mengajak kepada bertaubat. Kita dah belajar dah pada hari semalam. Maka sangat tepat selepas surah Taubah Allah letak surah Yunus. Kerana surah Yunus tu adalah contoh kaum yang cepat-cepat dia beriman, maknanya dia bertaubatlah. Jadi kalau bertaubat, maka Allah memberikan, Allah menjauhkan daripada azab. Jadi susunan surah tu cantik. Selepas Allah menggesa tentang taubat, maka Allah letak contoh kaum yang telah bertaubat. Ada dia punya manfaat dia. Iaitu surah Yunus. Okey. Kemudian berkaitan dia juga dengan kisah Fir'aun dalam surah Yunus tu apa? Contoh manusia yang tak nak bertaubat walaupun telah diberikan masa yang sangat panjang untuk bertaubat, tetapi tak mahu bertaubat, melainkan di saat-saat akhir nak ditimpa azab baru nak bertaubat. Allah menutup pintu taubat itu. Jadi moga-moga pengisian yang hampir lebih kurang 52 minit ini dapat memberikan kita ilmu pengetahuan apakah yang dibincangkan oleh 109 ayat dalam surah Yunus. Semoga tuan-tuan apabila sampai kepada juzuk yang ke-11, tuan-tuan dan puan-puan, bolehlah mengambil waktu sekejap untuk melihat kembali nota-nota yang dicatatkan tentang kenapa surah itu nama Yunus, kisah Nabi Yunus tak ada tapi kisah kaum dia ada, kenapa. Lepas tu tengok balik tujuan surah itu. Moga-moga kita lalui bulan Ramadan pada kali ini, bulan Ramadan yang sangat berharga. Bukan sekadar kita boleh tadarrus Al-Quran, tetapi kita dapatlah memasuki dalam tadarus itu pemahaman tentang apa sebenarnya yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita di dalam setiap surah. Alhamdulillah, dengan rahmat Allah kita selesai juzuk yang ke-11. Bukan habis juzuk 11 tu sebab surah Hud ada lagi, tapi kita selesailah surah Yunus, surah yang ke-10. InsyaAllah esok, bukan esok, malam ni tuan-tuan perempuan. Kita kena buat garak gempur ni sebab kita dah tak lama Ramadan ni. Jadi malam ni saya jemput untuk ikuti perbincangan surah Hud jam 8 malam. Kita nak buat lepas maghrib 8 sampai isyak je. Kita takkan lebih sampai isyak saja, lebih kurang dalam 35 atau 40 minit insya-Allah. Pukul 8 malam kita akan bincangkan tentang surah Hud. Kenapa pula dengan Nabi Hud ni? Kan? Kenapa surah Hud letak selepas surah Yunus? Apa berkaitan dia? Kita akan bincangkan pada malam ni. Apa tujuan bagi surah Hud? Surah Hud ni ayat dia lagi banyak daripada surah Yunus. Dia ada 122 ayat, tak silap saya kan.
Sempat ke nak belajar 122 ayat dalam tempoh 40 minit? InsyaAllah sempat. Macam mana sempat? Kita bincangkan nama surah, kemudian kita akan bincangkan tujuh surah, lepas tu kita akan bincangkan tema dia, lepas tu kita akan buat berkaitan dengan surah sebelah dia, dan kita akan bincang lagi beberapa ciri-ciri keunikan ayat dalam surah Hud, insyaAllah. Kita jumpa malam ni tuan-tuan. Tapi sebelum tu ada apa soalan tak? Dekat chat ni ada soalan apa-apa? Dekat Zoom? Tak ada Ustaz, FB pun tak ada. FB pun tak ada. Okey. Kalau tiada soalan, kita tangguhkan pengisian kita pada pagi ni. Okey. Kalau sekejap saya tengok dekat TikTok ni, ada siapa-siapa tak tanya soalan ni? Okey, ada yang kata, dia kata Alhamdulillah, dia kata baru faham, lama dah tertanya-tanya kenapa surah Yunus ada cerita Nabi lain. Alhamdulillah, semua itu adalah kurniaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyesuaikan, okey, dari sudut kisah Nabi Yunus yang dibawa oleh ikan di dalam air, maka Allah bawa cerita juga berkaitan dengan air. Wallahu taala alam. Okey, semua itu adalah pemberian dari Allah ya. Okey. Okey, sifat orang jujur dan soleh bersegera mereka. Okey. Terima kasih banyak Puan Siti Khadijah. Okey. Okey, tuan-tuan, betul saja insya-Allah. Kita jumpa malam ni tuan-tuan pukul 8 surah Hud. Kita kena buat gerak gempur, kita tak banyak masa dah sebab kita baru surah yang ke-10 ni. Kita baru masuk juzuk 11. Tak lepas lagi juzuk 11 ni. Sebab ada satu lagi surah yang duduk dekat juzuk 11, iaitu surah Hud. InsyaAllah malam ni kita akan masuk, kita habiskan juzuk 11, surah Hud, 5 ayat je surah Hud, juzuk 11. Lepas tu kita masuk terus juzuk yang ke-12 pada malam ini. InsyaAllah, moga-moga Allah memberikan keizinan, Allah melapangkan dada kita, Allah melapangkan urusan kita untuk kita sama-sama memahami perbincangan bagi setiap surah menggunakan pendekatan memahami nama, tujuan dan tema bagi setiap surah. Mohon maaf atas kelemahan dan kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz dan Hajar juga. Jazakumullahu khair. Nota saya bagi lepas ni insya-Allah.